Bukan ustaz tapi ala-ala ustaz ke macam mana? Bila sebut ala-ala ni dia lebih kurang lah. Lebih kurang macam lebih ustaz kurang. ke? Dia macam ni. Dia okey. Assalamualaikum Ustaz Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin sihat nampaknya Alhamdulillah berkat PKP. Berkat PKP macam ni lah. Baik, hari ni kita nak sembang sikit tentang 5 jenis suami Ustaz Abu. Boleh 5 jenis suami 5 jenis suami yang ada ke atas dunia ni. Oh. Dia mungkin ada banyak lah, tapi kita ambil cuma 5 je. Boleh? Boleh. Sebab memang lelaki ni memang banyak jenis. Tak terkira banyaknya. Okey. Kita ambil 5 je. Ambil 5 sahaja. Okey, baik. Ustaz Abu, apa 5 jenis suami yang kita nak cuba sembang kali ni? Okey, 5 jenis suami ni kita ambil daripada rangkuman. Kita bertanya kepada penonton-penonton dan followers dekat The Solusi sendiri. Bila kita tanya, okey, suami macam mana? Suami puan macam mana? Suami puan macam mana? Yang kami dapat kat sini kita bagi 5 dulu. Okey. Kalau ikutkan banyak sebenarnya, tapi kita kategorikan 5. Siapa yang terkena, alhamdulillah. Yang tak kena, syukurlah. Kan? Okey. Yang pertama, kita ada suami romantik. Okay, suami kita ada romantik. Yeah, okay. Romance. Okay, romantik. Yang kedua, kita ada suami yang ala-ala ustaz. Suami romantik tu macam mana Ustaz? Kita pergi satu-satu. Oh, pergi satu-satu dulu. Kita pergi satu-satu. Suami romantik tu macam mana? Suami romantik ni, dia idaman pada semualah. Kalau kata sebut tentang suami romantik ni adalah watak-watak utama dalam drama Korea. Contoh, dalam drama-drama Melayu kurang laki-laki romantik ni. Sebab dalam drama Melayu banyaknya laki-laki yang gatal. Okey. Kalau dalam drama Korea, orang putih, terutama Valentine Day, watak-watak ni akan muncul secara tiba-tiba dan dilakonkan oleh mereka yang mukanya suci. Seperti bidadara baru turun daripada syurga. Jadi suami romantik memang semua orang ataupun semua wanita ataupun para isteri memang suka suami macam ni, yang orang kata apa, setiap pagi sebut I love you kan, yang tak terlepas daripada memberikan hadiah, yang menghiburkan. Maksudnya dalam rumah tangga tu, kalau 14 tahun kahwin tu, isteri tu lebih banyak tersenyum, dia lebih menangis. Tu dia. Real, ini real. Memang drama lah. Memang drama sungguh lah. Kan? Dan ada kadang-kadang suami yang romantik ni, dia melakukan sesuatu yang memang tak terjangkau oleh para isteri. Nak jadi suami romantik ni memang saya akui bukan senang lah, bukan mudah. Kadang-kadang ada isteri, dia merasakan suami dia romantik dengan suami dia memberikan semua. Tapi ada kadang-kadang isteri yang kita tengok suami dia tu macam biasa je kan, tak ada apa pun kan, tapi kita tengok dia bahagia. Bila kita tanya dia, rupanya romantik suami dia tu adalah untuk dia je dan hanya mereka berdua yang tahu. Tu real. Sebab nampak suami dia bila kita sembang bela kan, bila kita senyum dia tak senyum, nampak macam tegas. Tapi dengan isteri dia, janganlah. Isteri dia sampai saya tak tahu nak cerita macam mana. Romantik je suami saya. Atas. Kalau atas tinggi lah. Dia lebih level daripada suami yang bagi hadiah dekat isteri, upload dekat media sosial, viral. Tu suami dia atas tu lagi. Atas lagi. Allah. Atas lagi. Sampai romantik kan apa dia? Kalau sampai kan kalau isteri dia tengok kan, memang orang tengok best lah suami ni, surprise bagi hadiah, kereta, duit, macam-macam bagian. Tapi isteri yang dia dapat romantik ni, suami dia tengok macam suami aku lah lagi romantik. Sebab apa? Sebab dia memberikan satu benda yang paling mahal. Apa dia? Isteri tu je yang tahu. Gitu. Okey. Suami romantik ni kira. So nampak Okey, nampak. Kira idaman ni. Romantik ni. Idaman sungguh lah. Okey, itu yang pertama. Itu yang pertama romantik pertama. Di tangga kedua. Tangga kedua. Di tangga kedua. Ni suami macam mana ni? Okey, suami ala-ala ustaz. Ala-ala ustaz. Bukan ustaz tapi ala-ala ustaz ke macam mana? Okey, suami dia bukan ustaz sangat pun. Kan? Tapi bila sebut ala-ala ni, dia lebih kurang lah. Lebih kurang. Macam ustaz ke? Dia macam ni, dia okey lah, kata macam seorang isteri, dia contoh bila dia nak bersemayang kan, dia nak semayang, dia nak suami dia jadi imam kan. Dekat luar orang memang tak nampak suami dia ni macam imam, macam biasa je. Tapi bila dalam rumah, suami dia time semayang jadi imam. Lepas tu ajak isteri dia baca Quran. Lepas tu bila duduk-duduk, suami dia bukan tengok video-video biasa, tengok video Al-Kuliah tau. Tapi dekat luar, orang macam tengok suami dia, suami
kau ni pelik. Aku tengok kan, aduh, aku sakit hati tengok suami kau macam ni tuan ni kan. Tak, itu orang tengok. Tapi dekat rumah dia ala ustaz. Itu yang kategori yang satu tau. Okey. Oh, ada lagi? Ada juga. Ya, ada. Maksudnya kategori ustaz ni ada pecah dua? Ada pecah dua. Okey. Yang tadi tu dekat rumah betul-betul ustaz. Ustaz. Dekat luar lain. Okey. Luar lain. Yang kedua? Yang kedua dia ustaz. Okey. Tapi dia ala-ala ustaz. Tapi orang rasa dia ustaz tapi dekat rumah dia hancur. Oh, dekat mata orang dekat luar dia ustaz. Oh, dia ustaz. Rumah barai lah. Dekat rumah tangga barai. Allah. Wah. Okey. Dia kata ala-ala. Orang cakap dengan isteri dia kata, untung lah kau, suami kau kan banyak aku tengok selalu cakap-cakap dekat Facebook. Benda selalu baik-baik. masuk TV. Cerita baik kan. Tapi isteri dia ni macam, dia kata, tapi suami aku lain. Dekat rumah dia paling pemarah, suka marah anak-anak, tak bertanggungjawab, malas tidur. Ini pun ala-ala. Ada. Malah kita pun macam, biar betul ke? Akhirnya dia bagi link, dia kata, saya bukan nak mengaibkan suami saya, tapi ni link Facebook dia. Bila kita buka, subhanallah. Memang ustaz. Ini dahi. Hitam ni. Ni hitam. Oh, smart kan pakai baju macam ni kan, tegak. Tapi kita macam, takkanlah isteri dia cakap macam tu. Tapi dalam Islam, kalau kita nak kenal seseorang tu, tanya isteri dia. Ya. Isteri yang paling kenal suami ni. Dia yang memahami dan tahu hari-hari suami tu macam mana. Ya, itu ala-ala ustaz. Itu ala-ala ustaz. Ada dua Ada dua kat situ. Okey, yang ketiga. Okey, jenis yang ketiga pula. Yang ketiga ni pula yang antara ranking ranking yang nombor 3 ni, banyak isteri beritahu suami dia kaki kontrol. Kaki kontrol. Kaki kontrol. Ni remote control. Disebut kaki kontrol. Maksudnya kan yang menguasai dalam kehidupan kita ni kan banyak kaki. Kita nak bergerak ke sana ke sini kan. Jadi sebab tu kaki kontrol. Kaki tu dikontrol. Patutnya kita yang kontrol kaki kita. Kita nak pergi belah air. Tapi suami pegang kaki isteri tu, dia suruh bawa pergi tempat lain. Mengikut kehendak-kehendak dia. Okey. Saya bagi contoh macam ni. Ada isteri, dia ada Facebook. Kan? Dia ada Facebook. Bila dia sembang dengan kawan-kawan dia, macam komen-komen ke apa, suami tak suka. Suami kata kenapa? Sedangkan kawan dia tu semua kawan perempuan. Tak ada kawan lelaki pun. Kawan perempuan. Tapi suami dia sangatlah tak suka bila isteri dia bermesra dengan kawan-kawan. Kalau nak mesra dengan saya je, kawan-kawan tak boleh. Sampai ke tahap itu Sampai ke tahap tu. Malah ada juga isteri yang dah 15 tahun tak pernah pergi kedai, tak pernah keluar, tak pernah beli barang, tak pernah jumpa kawan-kawan. Itu lagi tinggi daripada PKP. 15 tahun, guys. Maksudnya dia tu nak keluar rumah tak boleh. Kalau pergi contoh nak pergi kedai, kalau ada nak beli mesti pergi dengan suami. Dia tak boleh seorang diri tu, tak boleh. Kalau nak pergi kedai, naik dalam kereta sampai kedai, bagi tahu dekat suami pergi ambil, tunjuk kat isteri betul ke tak betul, dia masuk balik, sampai ke macam tu sekali. Serius ada macam tu? Serius ada. Dia nak juga melalui kehidupan yang luar kan. Sampai macam tu sekali. Dan dia ni sangat disokong oleh kawan-kawan yang berhubung melalui. Dia pun kalau contoh dalam media sosial ke tengah WhatsApp ke apa semua, dia pun padam history tu supaya suami dia tak tahu. Oh, macam tu. Sangat-sangat dikontrol. Jadi masalah juga sebenarnya. Malam tengah-tengah tengok handphone, tanya awak tengah WhatsApp dengan siapa sekarang kan. Okey. Contoh saya tengah WhatsApp dengan Ida. Ida tu siapa? Oh, tu kawan saya. Kawan kat mana? Dulu masa sekolah dulu. Ya, awak sekolah kat mana dulu? Kepala mampu. Dia kontrol, semua dia kontrol. 15 tahun ada yang bertahan sampai macam tu Ada bertahan. Salut lah. Saya memang salut dengan isteri yang macam ni. Okey. Ya, sebab apa? Nanti kita kupaskan lagi insya-Allah. Okey. Keempat, Berdebar pula saya cerita ni sebab saya cerita ni depan-depan isteri saya. Okey. Okey. Yang keempat, bajet suci. Bajet suci. Suami bajet suci. Oh, bajet suci. Contoh macam ni. Ni saya pernah jumpa. Orang jumpa kan? Pernah jumpa. Bajet suci ni, dia nak kahwin dengan isteri dia. Dia tanya, awak dulu ada boyfriend. Awak ada tak dulu ada hubungan dengan lelaki? Awak sebelum kahwin ni, maaf saya sebut, saya nak cek darah dulu. Awak kena pergi klinik sekian, cek darah. Awak masih ada darah ke tak? Oh, Allah. Itu sebelum kahwin kan? Itu sebelum kahwin. Selepas kahwin, suami yang macam ni bila tengok isteri dia terus sebut ayat Quran, terus sebut hadis. Ini atas jadi sikit daripada ala-ala ustaz tadi ni. Tapi ala-ala ustaz ni bila dia ada ruang untuk bertaubat. Kalau bajet suci ni cakaplah apa-apa. Dia paling pantang kalau isteri dia macam contoh, abang sebenarnya awak diam. Awak isteri. Awak tahu tak? Saya ni kalau tak doa kat Allah, awak masuk neraka. Okey.
Jadi isteri dia langsung tak boleh bercakap, langsung tak boleh tegur, langsung tak boleh bagi pendapat, langsung tak boleh. Bab-bab, bukan saya nak kata bab-bab besar, bab-bab dalam rumah, bukan orang luar tahu. Tak tercabar pun ego kita kan. Dalam rumah, contoh suami dia buat macam ni, abang kalau buat macam ni nanti diam. Kan. Dia diam. Jadi isteri macam ni, dia kata, ya Allah, susah nak bercakap dengan lelaki bajet suci ni. Baik. Sangat susah. Dan kebanyakan mereka ni dekat luar, dekat kawan, di kalangan rangkawan, di kalangan keluarga, memang mereka tak ada masalah apa-apa. Sebab mereka tu memang suci. Dia kata, ya Allah, baiknya isteri kau ni baik dengar arahan cakap engkau kan. Tapi dekat belakang, isteri dia je yang tahu. Macam mana. Saya tambah sikit, contohnya macam isteri ni dah lahirkan sampai 5 orang anak, 7 orang anak kan. Dia cakap dengan abang, saya dah tak larat nak lahirkan. Bukan isteri tu tak larat nak lahirkan, tapi bagilah kita ada ruang nak besarkan anak-anak kan. Tak boleh. Bagi dia berdosa. Akhirnya isteri ni dia hanya dalam hubungan suami isteri tu, dia just bagi je lah macam tu. Nampak tak? Sepatutnya anak tu dia akan menambahkan kasih sayang, hubungan tu dia akan mengeratkan, tapi dia jadi hanya sebelah pihak. Sebelah pihak saja semata-mata. Okey, yang kelima Ustaz. Baik, yang kelima, yang terakhir sekali, sebab saya tengok macam ada yang panas kan. Sabar. Kita bukan nak memurukkan sesiapa tak. Ini kita hanya ambil daripada isteri pada isteri kan. Lepas ni ada 5 jenis isteri pula. Okey, yang kelima ni dia real. Dia macam isteri tu kadang-kadang gelak, kadang-kadang nangis, kadang-kadang stres. Sebab apa? Sebab dia berdepan dengan suami yang kayu jati. Oh, jenis dia kayu jati. Suami jenis kayu jati ni, kalau kita tahu kayu jati ni, dia adalah kayu yang sangat keras dan tahan lama. Orang buat perabot. Ya. Kalau perabot jati ni, saya pernah pergi, dia kata ini pokok jati ni 50 tahun dah. Yang sedang duduk kerusi ni 50 tahun. Bayangkan 50 tahun tak berubah warna, tak berubah apa-apa. Malah kalau kita rasa kat lidah pun tak ada rasa apa-apa. Macam tu je. Jadi ada isteri yang Allah berikan mereka suami yang macam kayu jati. Subhanallah, keras. Marahlah, pukullah, hempuklah laptop kat kepala dia, macam tu je. Macam tu je. Itu baik ke tak baik kalau macam tu? Dia macam kayu jati lah. Dia mahal tapi dia buruk. Okey, kayu jati betul mahal. Memang mahal. Tapi dia memang buruk. Dia buruk tu kalau kita tak polish, tak gilap kan. Jadi suami kayu jati ni, contohnya kalau isteri dia ambil gambar, abang dia ambil gambar keluarga dengan baju yang campur-campur, dia datang, dah ambil gambar dah. Okey, dah. Datuk dia sembang dengan abang, saya tahu tak, saya dia bagi, isteri dia bagi pendapat, lepas tu isteri kata, okey, pendapat abang macam mana? Okey, ataupun kayu jati ni selain dia keras, ialah dia macam kayu. Dia macam tunggul. Yes. Ada macam tu lah dia, kalau tak ada pun tak apa. Tak apa. Kayu jati ni dah lah susah, dah lah berat. Contoh kita nak alihkan dia kan berat. Ni macam suami tadi, nak alihkan. Dia sangat memerlukan isteri yang sabar. Isteri tu pula jadi suami. Dia akan letak suami dia begini, dia yang akan susun suami dia. Okey, ni begini. Sebab dia sendiri kerah macam tu je. Kerah macam tu je. Allah. Cuma lelaki yang jenis kayu jati ni, yang baiknya tu, dia tak mengubah apa-apalah. Contoh tiba-tiba ada orang perempuan nak goda dia ke, dia tak ada masalah. Kawan-kawan cakap dengan dia pun macam tu, dia macam tu juga. Dia stay menjadi sesuatu yang memang isteri dia nak buat apa terpulang. Isteri dia nak empuk boleh, isteri dia nak cakap boleh, isteri dia nak biarkan boleh, isteri dia buat apa. Tapi kesan yang paling bahaya dalam rumah tangga tu, bila mana isteri tu dia akan mencari kayu yang lain. Ibarat macam tu lah. Macam tu. Tapi jumpa kayu juga. Jumpa yang kayu juga. Allah. Kayu balak kan. Kayu balak, kayu getah. Tak bagaimana cerita dia. Tak gimana ceritanya. Jadi stay je lah dengan kayu jati tu. Kesimpulannya? Okey, baik. Kesimpulannya, jenis-jenis yang memang Allah bagi pada kita ni, maksudnya Allah membagi tu memang setiap orang tu ujiannya berbeza. Ujiannya berbeza mengikut tahap iman kita. Jadi bersyukurlah kita punya suami. Walaupun suami kita jenis yang 5 jenis ni, tapi sekurang-kurangnya kita bersyukur sebab kita ada suami. Kita ada suami. Betul? Ada orang dia tak ada suami. Bila dia tak ada suami, dia baca benda ni pun dia tak ada rasa apa-apa. Ya. Dia tak melihat kenikmatan rumah tangga tu silih berganti. Sedangkan dalam kehidupan kita, dia jadi nikmat sebab Allah bagi ujian dan nikmat tu silih berganti. Kita ada perasaan yang begini, kita ada perasaan yang begini. Kan syok kalau masuk dalam pasar raya ada banyak barang, daripada masuk dalam pasar raya ada satu je barang dia. Ya, begitulah. Begitulah. Jadi keseronokan dalam rumah tangga tu beginilah bila Allah bagi macam-macam jenis. Moga-moga setiap orang yang dapat suami yang pelbagai ni, dia bukan untuk tugas kita sebagai isteri tu nak ubah suami tu macam mana yang kita nak. Tapi kita nak belajar macam mana kita nak menerima pemberian daripada Allah. Sebab Allah ciptakan suami tu kan untuk kita. Ada sebab
Maksudnya Allah ada nak daripada sesuatu daripada kita. Belajarlah, insyaAllah. 5 jenis suami dalam dunia. Ya, Dia ada lagi, cuma kita pilih 5 ni lah. betul gitu Lin. Banyak. Banyak jenis jenis Ustaz tak masuk dalam 5 ni kan? Saya yang claim 5 ni. Okay Ustaz, terima kasih. Baik, sama-sama. Nanti kita cerita 5 jenis isteri Ustaz. Boleh. Tapi yang tu seram. Jadi kita nak rasa sikit. Sebab bila kita cerita tentang suami ni, dia ada satu nama dia bro. Jangan kita antara man to man lah. Bila dengar je, okay bro, steady bro. Yeah. Kalau perempuan kita tak ada protection lah, kita just gitu je. Okay. Terima kasih. Ya, sama-sama Firdaus. Thank you.